Dakwah ini dia mesti ada fiqahnya dan disubjekkan dalam pengajian tinggi fiqhud dakwah. Seni dakwah ini adalah satu seni yang cukup hebat. Apa makna dakwah? Sudah barang tentu dia mengajak ke arah kebaikan, mengajak meninggalkan kejahatan dan keburukan. Jadi sifat mengajak ini dia ada cabaran yang cukup besar. Cabaran yang pertama sudah barang tentu yang menjadi poin utama adalah malakatul ilm atau isti'ab ilm. Ilmu itu penting. Kadang-kadang orang tu ceramah panjang tapi orang kata tak ada benda pun. Tapi kadang-kadang orang tu ceramah 3-4 patah je tapi kesannya berubah. Kenapa? Kerana kesan dakwah itu ada ilmu. InsyaAllah kita huraikan panjang lebar selepas ini. Kemudian yang kedua yang amat penting sudah barang tentu akhlak. Saya sebut seorang pendakwah daripada Australia datang ke Jabal Amba. Bila datang ke Jabal tu, dia ni pandai martial art, jenis seni bela diri. Jadi macam tu lah. Buat dengan dia mari nak bincang bab TV Islam. TV Islam macam mana nak di Australia. Cakap, dia kata Khabib datang. Khabib yang gagah lawan Gocoh tu, dia lawan dengan McGregor tu, kalau McGregor tu. Jadi bila Khabib datang ke Australia, saya kata dah awak gagah, boleh fight tak dengan dia? Tak boleh. Daripada Australia ramai-ramai gagah boleh lawan tak dia? Tak boleh kata. Gagah sangat. Kata gagahnya kat mana? Dia tahu orang tu. Mana kalau tokoh-tokoh silat kita ada boleh cuba dengan Khabib sekali. Dia boleh tahu orang tu macam mana buah kuat, buah lemah tu. Sebab itu Gregor tu kalah. McGregor tu kalah. Jadi cerita yang dia kata kita kagumnya, dia ni bila orang kata dia gagah, dia selalu sebut Allah. Dan dia berlawan tak pernah berlaku dalam sejarah 28-29 kali lawan ni semua orang KO. Kalau kita baca sejarah orang lain lawan mesti ada kalah juga. Dia tak. Dan dia selalu akan sebut Allah. Khabib kata apa? Ya kadang-kadang tak boleh ustaz ni kena Khabib kena kata. Khabib kata orang kafir dia tak baca Quran. Orang kafir dia tak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir dia baca kamu. Justru pamerkanlah akhlak indah kamu kepada mereka. Tengok. Maksud di situ nak ceritanya dari segi dakwah tu lain. Dan dakwah ini bukanlah kata-kata semata-mata tak. Walaupun kata-kata tu penting, dakwah yang paling hebat orang tengok je orang nak masuk Islam. Seorang bukan Islam, Hormuz, tengok Sayyidina Umar, ini Nabi. Allah, orang kata tu bukan Nabi. Sebab comel sangat akhlak. Nabi jauh lebih hebat lagi. Itu zaman Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Yang ini kita dalam keadaan cukup mencabar bagaimana poin kedua akhlak. Orang Arab kata la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alayka iza fa'alta azimu. Suka akhlak. Sebab akhlak ni akan melambangkan kepribadian seseorang. Hebat akhlak. Jadi keunggulan inilah yang menjadi cabaran kepada kita macam mana kita nak mengakhlakkan diri kita dengan akhlak yang unggul. Ketiga, apa yang kita kata dengan ilmu campur dengan akhlak, kita memerlukan banyak di kalangan kita. Sebagaimana saya petik apa yang disebut oleh YB tadi, kadang-kadang kita dakwah dalam satu ruang lingkup yang kita rasa okey.
seperti di masjid, di surabala, di madrasah, di pondok. Kami baru ni, saya banyak jersey, dapat jersey Liverpool ada, jersey ni ada. Cuma jersey Terengganu nak minta ustaz tu. Malu saya, orang Terengganu tak ada jersey Terengganu, susah. Kena gatok kat saya. Kena Terengganu 2 pasukan, dia ada 4 jersey dua-dua. Kena gatok. Saya fikir kita ni bukanlah minat sangat pun bola, memanglah main tu stadium pun jarang masuk, kecil hari tu je masuknya. Tapi saya pergi, Tuanku Agung tanya saya, dia kata, apa ni ustaz minat Liverpool ke? Kata minat tu, minat. Kata kenapa minat? Saya tak minat, kata. Patik ni minat sebab Patik pergi kursus seminar di Azhar. Syekh Azhar ni puak ni sebut Muhammad Solah, semangat dia bertepuk tangan. Jadi kami nak ikut Syekh Azhar lah, kata. Oh, kata gitu, ya. Tapi tuan-tuan tahu kesangnya apabila kita pergi ke stadium Bukit Jalil baru ni semayang, ramai yang semayang. Kita bukan masalah bola saja, kita tubuh squat, insya-Allah bahawa ustaz boleh tubuh. Jom solat. Tu je. Kita tahu orang nak semayang, orang berlawan 8.45. 8.45 masuk stadium, orang tak masuk 8.43. Orang tak masuk. Tuan-tuan tengok kalau kaki bola tu, pukul 6 tu lewat dah tepi stadium. Pukul 6. Masa bola baru ni, saya tanya sahabat kita, sampai 75,000. Dia kata 75 saat 80. Yang kaki yang pernah masuk banyak, dia kata malam tu saya yakin 100,000. Macam ustaz tahulah, sebab kaki ceramah ni tengok ramah boleh 20 kot ni. Tengok tuan-tuan. Kalau kita pergi, kita santuni 20,000 semayang, apa kata? Pada kita duk kata ni puak-puak ni puak-puak, jangan. Hamba pergi dekat LGBT tuan-tuan, LGBT meeting wah, soal jawab ni dekat Jalan Caukik ni, ramai mari ni. LGBT tu dia pakai baju kurung, salam dengan saya tunduk macam seorang perempuan salam dengan suami dia. Tapi dia lelaki, dia LGBT tuan-tuan. Salah. Cakap. Oh. Dia kata dia nak satu masjid. Masjid LGBT. Untuk puak-puak dia je semayang senang. Allah kata. Baik. Jangan buat Ustaz. Huru-hara kata. Tuan-tuan, saya pun sengajalah nak buat macam mana ni. Cakaplah, saya cakap bab semayang je, bab lain. Sengaja kita. Akhir sekali ajak makan. Sudah makan, ajak solat. Bila ajak solat, saya jadi imam lah. Jadi saya mai zuhur, saya jadi imam. Mereka ni serba salah. Nak pakai telekung kedok. Akhirnya semayang. Kawan saya duduk sebelah pakai baju kurung. Dah masa sah nak kata macam mana? Dia pun jadi takbir kot, serba salah. Kami nak sampaikan, jangan sekadar bercakap tapi masuk, tapi buat. Tu poinnya. Jadi kita turun. Ini penting. Baik. Saya sebenarnya sebab saya nak pegang mic ni, saya letak tu saya tu nak balik. Tu je ni. Sebab tu saya minta izin, saya bercakap panjang tu tuan-tuan. Mungkin dia tanya satu soalan lagi, lepas tu saya minta izin lah. Baik. Boleh Ustaz Sareh? Okey. Tuan-tuan, kita tengok dakwah sekarang berbeza dengan dulu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata dalam kitabnya Fiqhul Jihad, salah satu cabangannya adalah media sosial. Start saya naik jadi mufti wilayah 2014, mula sekali saya tengok mesti kena kuat media. Sebab siapa yang menguasai media, dia akan menguasai ummah.
Itu besar. Dan alhamdulillah laman web Pejabat Mufti sudah sampai kepada hampir 11 juta orang. Ramai tuan-tuan. Kita punya Insta kita hampir 600,000. Kita punya Facebook 400,000 lebih. Dan kita cuba bina balik YouTube sekarang. Sebab bagi kita mesti kalau nak dakwah macam tu, dakwah kena kuat dari situ tu. Dan kena pelbagai. Ada satu puak dakwah yang berjaya. Kami di Pejabat Mufti wilayah ni boleh katakan wajib setiap hari ramai datang pejabat. Ustazah pun datang dah pejabat saya. Ustaz belum datang lagi, insya-Allah. Apa nama? Antaranya daripada luar negara. Pendakwah yang hebat-hebat datang, persatuan-persatuan hebat. Salah satu persatuan hebat tu namanya AIRA. Ni daripada England ataupun Amerika, saya lupa dah. Dia punya hebat, dia boleh debate dengan padri besar. Dia boleh debate dengan profesor agama lain dalam cara terbuka. Mari tu. Ada seorang tu kalau Google namanya Muhammad Hajib. Oh, hebat. Jadi bila mari kat Amba pun cakap dengan dia. Amba kata, saudara, sebenarnya dakwah ni macam mana cara kita nak suruh orang masuk Islam? Macam mana cara kita nak suruh orang masuk Islam? Dia kata dakwah ni adalah perkara yang amat simple. Selepas pengalaman yang lama, tajribah dia untuk debat, untuk bincang, dia kata dakwah ni nak orang tarik pada Islam ni adalah amat simple. Saya akan temu dengan orang, saya akan kata kepada dia, how are you? May God bless you. Gitu je. Mereka ni jarang dapat rasaan seronok. Saya temu pemimpin negara ke apa ke situ, saya jabat salam. Saya kata semoga Allah bagi kesihatan kepada siapa-siapalah contohnya. Muka berubah. Sementara kalau dia dakwah bersihat, kita pergi Allah, dia kata, dan dia akan jadi baik. Maknanya itu bahasa. Bila bahasa ni da'iyan ilallah, ia cara dia lain. Ini kita tengok pengalaman mereka ni. Tokoh yang hebat atas muka bumi ni namanya Syekh Dr. Abdul Rahman Humay As-Sumay. Balik nanti Google. Saya telah terjemah kisah dia, buku dia, tapi habis dah. Tokoh ni mati 2013. Baru lagi. 2013 ataupun 2015, gitulah. Baru mati. Umur 65 mati. Orang Kuwait. Tuan-tuan, dia doktor perubatan. Dia pergi ke Afrika, dia sampaikan dakwah. Orang yang masuk Islam di tangannya 11 juta manusia. Ramai pada rakyat Terengganu. 11 juta masuk Islam. Dia bina masjid 5,700. Lebih banyak pada kita punya masjid. Dia bina hospital. Dia tanggung anak yatim. Dia buat betul-betul. Sebab dia dapat banyak bantuan kewangan orang bagi. Dia kata, wallahi 1 sen pun aku akan guna untuk dakwah. Duta Kuwait baik dengan saya, Al-Asusi. Dia datang pejabat. Saya tanya dia, saya kata, Syekh ni aku nak kenal, orang belah mana? Dia kata orang lain biasa tanya Rashid Afashi Masyari. Hang dia tanya orang ni. Kata ya. Dia ni kalau dia tengok kapet tu merah, dia kata kapet tu hijau. Orang percaya. Kekuatan hujah, keikhlasan. Tengok 11 juta. Luar biasa. Ni dakwah macam mana? Saya boleh cerita kisah panjang kisah dia. Dan saya nampak antaranya yakin kepada Allah. Dia pergi sebuah kampung di Afrika. Dia kata masuk Islam. Ketua-ketua Afrika, ketua kabilah tu kata, Islam ni agama benar ke salah? Dia kata benar.
Dia kata kalau benar, okey, tolong minta turun hujan. 6 bulan dah kemarau, dah hujan. Tolong turun hujan sekali. Kawan ni kata, mana boleh gitu kita ni. Han jangan cakap banyak, pergi baliklah. Banyak auta je. Akhirnya bila desak lama, dia angkat tangan tuan-tuan. Dia kata, aku tawajuh kepada Allah sungguh-sungguh. Tangan belum jatuh, hujan berderai-derai jatuh. Apa berlaku? Semuanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok, ini pendakwah. Saya pergi ke Mekah. Sampai di Mekah musim haji. Jadi kalau tak ada kerja, saya tengok TV. Banyak saya tengok TV, tengok seronok cerita. Satu wawancara dengan seorang syekh. Musim haji, hampir manasikul haji. Syekh ni kata, ada seorang lelaki tu, saya masukkan dia masuk Islam. Bila masuk Islam ni, dia pun kata, apa yang aku boleh buat di negeri aku? Dakwah lah. Dia kata, aku tak pandai dakwah. Dia minta seorang bawa. Syekh ni hantar dia, dia pun pergi dakwah. Masa buat haji di Mina, di Arafah, dia ambil gambar banyak. Di Mekah ambil gambar. Sampai kampung dia, dia tunjuk ni pergi Mekah bagus ni, tengok gambar ni, tengok. Orang nak hujah dengan dia tak tahu, dia ajak dah sahabat ni beri hujah. Akhirnya selepas beberapa bulan ataupun 2-3 setahun, dia hantar surat ke Syekh nak minta bantuan. Bantuannya nak beli motosikal scrambler, motor dirosok. Syekh pun tanya, kenapa? Dia kata dia pergi semua tempat, jadi rosok motor dia, patah magak, rosok macam-macam dah lama. Syekh kata, hasilnya macam mana? Maka dia kata, selepas dia balik Mekah, dia pergi kampung, dia dakwah, orang masuk Islam, orang nak hujah, dia panggil kawan dia jawab, dia naik motor, dia boncengkan kawan dia, gini-gini, siapa patah magak, siapa rosok, jadi terpaksa beli motor baru. Syekh kata, keberhasilan macam mana? Katanya setakat ni sudah 12,000 kampung dah masuk Islam. Tengok tuan-tuan, pendakwah. Kita nak orang macam tu. Dan pendakwah ni tuan-tuan, dia luar biasa. Kita nak bercakap pendakwah ni, ialah saya pun malu sebab kereta pun mula nak besar dah, walaupun kereta orang. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, orang akan baca A to Z kita punya. Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nadwi, ini orang panggil otai dakwah. Saya anggap dia mujaddid pada kurung ini, terutamanya dalam pemikiran Islam. Saya tanya Syekh Wahbah Zuhaili, guru kami, buku apa yang terbaik atas muka bumi sekarang ni yang dikarang oleh ulama moden? Bukan Imam Syafi'i lah, satu ulama lama. Dia kata buku yang orang pendakwah mesti kena baca. Tajuknya Maza Khasiral Alam bin Hitatil Muslimi, yang dikaryakan oleh Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nadwi. Dia karang tu umurnya kurang 30 tahun. Dan buku itu dicetak pada awal 1950-an sehingga menggegarkan singgahsana Azhar. Syekh Azhar terkejut. Masyayikh Al-Azhar ni siapa karang kitab yang luar biasa. Said Qutb ambil untuk masukkan dalam Fi Zilalil Quran, apa yang dibuat oleh Dr. Ahmad Syarbasi dan kitabnya Yas'alunaka Fid Din wal Hayah juga tulis. Tengok, Qardawi amat hormat sangat Syekh ni, luar biasa. Ramai orang tengok. Maulana Abil Hasan Ali Nadwi, hebat dia tuan-tuan. Dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Syria. Tokoh seperti Sibai, termasuklah macam disebut tadi Syekh Awak kediang sangat. Sibai, apa lagi tokoh-tokoh lain, amat hormat. Sebab
cara dakwah dia cukup hebat. Dia terkesan dengan Waliullah Ad-Dihlawi. Dia terkesan dengan Maulana Ilyas, pengasas tabligh. Dia terkesan dengan Syekh As-Sarhandi. Dia karang buku yang cukup baik, yang mana buku tersebut merupakan jawapan bagaimana doa-doa Islam yang sepatutnya. Hebat tuan-tuan. Saya tak tengok orang macam itu boleh menyatukan fikiran macam ustaz kita YB sebut. Dia pergi ke Madinah, ulama Madinah boleh terima dia. Dia pergi ke Mesir, ulama Mesir boleh terima dia. Dia pergi ke Kuwait, ulama Kuwait boleh terima dia. Dia pergi ke Oxford pun boleh terima dia. Luar biasa, seakan-akan Bembayah, dan mereka kata jauh lebih hebat daripada Bembayah. Ni Maulana Abil Hasan Ali Nadwi. Dia telah rakamkan dalam buku dia Fi Masiratil Hayah. Saya ingat masa itu kecil lagi kita, dia datang ke Rusilah. Dia ceramah. Tuan guru presiden tukang terjemah. Dia contoh tentang jang, tentang tokak depan mata. Tengok orang yang hebat. Dia tak main Profesor Julius Masseman. Ada kawan ni siapa dia buluk, tak tahu. Dia contoh depan mata dan orang boleh terima. Luar biasa. Fi Masiratul Hayah. Dia pergi ke dia pergi ke Yaman. Dia kata manusia yang paling cerdik orang Yaman. Sebab Nabi sebut Al-Hikmah Yamaniyah. Dan Tok Guru dia seorang daripada Yaman. Dan dia belajar ilmu lughah daripada Tok Guru daripada Yaman. Dia cerita. Siapa daripada Epok, Tok Guru sambut dia. Dia pergi kat mana? Pergi ke rumah buruk, pondok buruk, rumah seorang Tok Guru. Dia kata ni tanda orang Yaman cerdik. Orang lain biasanya hantar ke hamba hotel dulu. Dia tak. Tok Guru ni kata, aku baca kitab kamu dan kamu terjihkan untuk masyarakat. Kalau kita nak ubah negara, kita kena mula daripada bawah. Ini teori. Sedangkan kalau kita baca An-Nasu ala dini mulukihim, kita baca bahawa kalaulah baik maka baiklah semua sekali, rakyat semua sekali. Tapi kamu datang satu teori baru. Kamu ambil daripada mana? Maka jawab Syekh, benar, teori itu kami praktiskan, kami ambil daripada Imam As-Sarhandi. Daripada situ kita faham bahawa dalam situasi macam dikatakan semua pakat baik, kalau seorang baik, kemudian dia mengeksport kebaikan kepada orang lain, kemudian kalau dia kahwin, keluarga jadi baik, kemudian jiran jadi baik, kemudian masyarakat jadi baik, semua akan jadi baik, maka di situ akan jadi baik semua. Kadang-kadang kita kata daripada bawah turun ni, itu satu hal. Tapi mana dia peranan kita? Orang yang mampu untuk sebarkan Islam dalam lafaz-lafaz ataupun nafas-nafas yang terakhir, dia akan sebut tentang Islam. Dia akan sebarkan tentang Islam. Orang tanya Maulana Abil Hasan Ali Nadwi, Syekh, kamu ni hidup umur panjang. Dia mati 1999. Kamu ni hidup umur panjang. Dalam hidup kamu, saya nak karang satu buku cita-cita sebab saya rasa cukup menarik. Dalam umur kamu hidup panjang ni, kamu pergi mari semua kali ni, apakah peristiwa yang paling rasa kamu duka cita dan sedih sangat? Kalau kita jawab apa? Masa bini aku mati, masa mak aku mati, masa abah aku mati, masa suami aku mati, masa anak kesayangan aku seorang je mati, kita akan sebut macam tu. Tapi dia sebut apa? Dia kata, dalam sepanjang hidupku, waktu yang paling aku duka cita ialah seketika jatuhnya kerajaan Osmaniyah 1924 atau 23. Tengok, dia duduk di bumi India, kawan ni di Turki. Sebab jiwa ni pendakwah hakiki, tuan-tuan. Lain.
Dia dakwah. Tuan-tuan tengok, perkara seperti inilah amat penting kita terapkan. Poin seterusnya yang disebut oleh sahabat kita, macam mana Sayyid Hawa rahimahullahu ta'ala, dia karang buku, antaranya buku Jundullah, Tentera Allah. Sayyid Hawa rahimahullah ni orang Hama. Anak dia mari temu hamba. Sekarang ni duduk di Turki, anak dia. Kami buat, bukan anak dia seorang lah, campur dengan Syekh Usama Ar-Rifai dan lain lagi, dia buat cakap zaman itu macam mana Hamas 1982 tu apabila dibomkan oleh Hafiz Assad yang menyebabkan hampir 3 atau 4 bilion dolar hancur habis. Kalau hak ni jutaan lagi lah, puluh-puluh bilion dah sekarang ni. Apa yang berlaku sekarang, tengok. Sayyid Hawa rahimahullah ni, dia seorang yang cukup faham realiti dan apa, dan terpaksa pindah ke Jordan. Dia menekuni tafsir, kitab tafsirnya Al-Asas fi Tafsir cukup menarik. Dia juga melihat suasana-suasana yang berlaku dan orang yang sungguh-sungguh. Akhir sekali dia karang buku, antara bukunya adalah Jundullah, sebagai satu persediaan untuk doa. Dan dia sebut dalam bukunya Tarbiyatuna Ar-Ruhaniyah. Apa makna? Makna inilah yang paling penting, iaitu dalam kita bincang dakwah, kita akan bertembung dengan satu nas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tengok, kita baca bermula Nabi, apa Allah kata? Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ayat ni adalah sepatutnya disyarahkan untuk sebagai ciri-ciri pendakwah. Termasuk walaupun warabbaka fakabbir, tapi wasiyabaka fatahhir, pakaian pun kena jaga. Tengok Ustaz Mai kita pakaian comel, kemah Ustaz Wano. Saya cakap Ustaz Man kata zaman dulu dia tak pakai gini, pakai jubah macam saya. Alah kemah, dia datang bagus. Jadi orang pun tengok Allah sesuai pengaruh. Pengaruh apa Ustaz? Aimet. Tengok keterampilan tu mahal. Jadi pendakwah ni dia kena ada cara dia. Saya cuba nak iltizam dengan jubah je. Saya cakap dah, saya temu raja pun dengan jubah, Perdana Menteri pun dengan jubah, kalau depan Erdogan pun dengan jubah, depan Imran Khan pun dengan jubah, depan Malik Salman pun dengan jubah. Jadi mereka pun faham lah, tak apalah. Sebab saya bukan atas saya, atas wazifah tu. Baik, suruh bersih, keterampilan. Sebab orang tengok gah, warak, baik, tapi ada hubungan hablum minallah. Hablum minallah. Allah katakan Nabi apa? Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dan akhir ayat pula sekali lagi suruh sebut bab sembahyang malam. Sebab ini kekuatan. Kalau baca sejarah orang-orang pendakwah yang berjaya ni, dia ni kaki semayang tuan-tuan. Dia bukan kaki wayang. Semayang kuat, semayang makin kuat, semayang makin hebat. Bacalah tokoh-tokoh mana saya tengok mereka ni kaki semayang. Syekh Imam kita Imam Syafi'i kuat semayang. Semayang kuat, baca Quran 2 kali sehari khatam. Kita 2 tahun sekali. Ini bulan Ramadan lah, bulan lain sekali sehari. Macam mana hidup dia macam tu? Maknanya tarbiyatun ruhaniyah ni dia adalah penting, dan dia nampaknya berjaya dalam hal ni. Sama juga kita tengok tuan-tuan, apa yang mereka lakukan. Mereka banyak munajat kepada Tuhan. Saya tanya kepada guru
kepada murid, kepada anak, kepada guru saya, Syekh saya Ramadan Buti. Saya kata Syekh Ramadan ni sedap ceramah Syekh. Aku suka dengar dia ceramah. Dia di rumah dia buat apa? Di rumah. Kita nak tahu ke orang-orang alim ni takut-takut macam kita duk tengok-tengok TV, buat keluarga. Dia kata dia ada bilik. Dia ada bilik. Tempat dia di Damsyik, di atas bukit Jabal Qasyum, di situ rumah dia. Dia ada bilik kecil untuk dia duduk dan buku ada. Tempat dia duduk tu, kalau aku masuk, aku akan dapati dia dalam 3 keadaan. Sama ada membaca, atau menulis, atau semayang, atau zikrullah. Sikit saja aku tengok dia dalam keadaan tidur. Kalau kita masuk pagi pun tidur, tengah hari pun tidur, petang pun tidur lah. Kadang-kadang makan pula. Tu pendakwa. Kita tengok hebat. Saya tanya sahabat, kadang-kadang ialah kita kadang-kadang bila kita tengok ulama ni, kita nak tanya macam mana keadaan mereka di rumah dia tu macam mana. Hafiz Ibn Hajar dia dengan kawan-kawan dia ni, dia akan pakai jubah besar, labuh. Tangan dia kadang-kadang masuk dalam gitu. Jadi orang tak apa nampak. Entah macam mana satu hari dia terlalai. Jatuh daripada jubah dia, rupa-rupa dia duduk tasbih, pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, Allah. Sabit dia berjaya. Malu muka dia. Oh, orang tahu rupa-rupanya Syekh Hafiz Ibn Hajar ni sahib Fathul Bari sampai tahap tu. Wah, ibadat tuan-tuan. Syekhuna Syekh Mustafa Khin rahimahullah, alim besar. Dia kata aku belajar dengan tok guruku Syekh Abdul Ghani Ad-Daqqar, ulama besar tahun 1940-an, 30-an, 20-an dulu. Syekh Abdul Ghani ni dia mengajar selepas subuh. Kami hadir sebelum subuh. Bila kami masuk dalam majlis dia, kami merasakan seolah-olah kami berada dalam tamang-tamang syurga. Seronok, tenang, puah, jiwa kerohanian tu puah. Akhirnya kami ziarah rumah Syekh. Kami kata kami belajar ramai dengan Syekh tapi tak rasa macam Syekh. Dia kata kau nak tahu tak, sebelum aku mengajar malam tu, aku akan sembahyang, aku akan baca Quran hampir 12 juzuk sebagai bekalan. Faiza faragta fansab. Tengok, ada setengah tafsir apabila selesai menyampaikan dakwah, bangkit malam, tahajud, ibadat kepada Tuhan. Maknanya setiap pendakwah mesti kekuatan hablum minallah. Bacalah mana-mana tokoh. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ni, dia cerita, orang tanya dia, apa semayang yang paling kamu rasa seronok? Semayang yang paling aku rasa khusyuk dalam hidupku, ni boleh tengok dalam video dia, ketika aku ditahan dalam penjara. Tak dibenarkan sembahyang berjemaah. Selepas kami demonstrasi, kami dibenarkan. Mereka suruh aku jadi imam walaupun aku muda, sebab aku hafal Quran, suara aku sedap. Aku baca Quran, aku sembahyang, itulah kali pertama aku rasa khusyuk, dan aku tak temu lagi rasaan khusyuk dalam sembahyang macam tu. Menangis dia, tuan-tuan. Syekh Wahbah Zuhaili ni tokoh-tokoh besar. Wahbah Zuhaili ni, tuan-tuan, setiap hari hamba pergi kat dia duduk sama. Ialah bukanlah belajar dengan dia. Dia ni, tuan-tuan, baca buku 16 jam sehari. Paling kurang kita potong 6, satu pun tak berapa. Pendakwah, oh jangan main, ceramah pergi marah. Jadual tu susung pukul 4, pukul 5, anjak sikit 6.30 pula. Ada kereta baju dalam kereta tu, susun dah, ni entah ini, entah ini. Ai, hebat. Jangan main. Ustaz tahu tu. Memang tu gambaran. Dia ni, tuan-tuan, masa semayang, dah saya murid, jadi saya jadi makmum lah, dia jadi tok imam. Dia semayang duduk, hamba semayang berdiri. Hamba pun buat dengan dia, kata guan ni saya semayang duduk ni. Dia kata kaki tak apa sihat, kaki boleh jalan tapi tak apa ni. Kata apa dak ambil injek lepas masuk macam minyak gerih tu, ada jenis lah ubat tu, gel tu masuk ni. Dia kata aku tak boleh.
Anak aku 4 orang doktor. Bukan doktor injek sendiri, injek orang. Dan seorang engineer. Dia kata tak boleh kerana lama sangat duduk, sebab dia asyik. Dia baca buku tu macam orang sedang bercinta. Kita cinta faham tak? Nak sebut hal lain payah. Macam orang cinta, dia asyik. Dia baca buku tu asyik. Ni Syekh. Hamba tanya dia, dalam hidupmu Syekh, mu nak apa lagi? Dia kata aku nak 2 perkara. Ni orang-orang pendakwah ni. Apa benda yang mu nak? Pertama, aku nak tengok syariat Islam ditegakkan di muka bumi. Satu. Kedua, aku nak sangat kalau boleh Palestin terbebas daripada belenggu Israel dan aku dapat semayang di Masjidil Aqsa dalam keadaan terbebas. Tapi tak siapa, tak mati dah. Tengok. Syekh Muhammad Said Ramadan Buti. Tuan-tuan, siapa tak kenal dia? Luar biasa. Orang yang bercakap dengan hujah-hujah yang amat-amat hebat. Dia orang Syria. Dia pernah kata, aku akan kata di Syria akan datang ramai anak-anak muda tak tutup aurat, pakai-pakai seluar macam lelaki. Betul sungguh jakaan dia. Maulana Abil Hasan Ali Nadwi. Siapa dia tak kenal Maulana Abil Hasan Ali Nadwi? Saya terjemah hidup dia. Mati hari Jumaat, bulan Ramadan, sedang puasa dalam masjid, sedang iktikaf, sedang baca Al-Quranul Karim. Ayat terakhir yang dia baca sebelum dia mati, masa mati itu, innama anta munzir man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Mati Jumaat, sembahyang asar, mayat dia dikerumung hampir 500,000 orang. Ini orang luar biasa tuan-tuan, hebat. Umar bin Abdul Aziz macam mana? Dia hantar, dia ekspor pendakwah dan dia pun mendakwah. Dia beri gaji, usaha yang dibuat tu betul. Kalau boleh gaji ada juga, walaupun tak ada caralah. 50 riyal, 10 riyal. Bukan apa, tasjid. Kita kena Allah, tapi biar kita nampak bahawa penghargaan itu. Umar bin Abdul Aziz luar biasa dakwah dia. Dia mati umur berapa? 45. Dia lahir 60 Hijrah, dia mati 41. Dia mati 101 Hijrah. Diracun di satu tempat di Syria masa balik. Satu tempat dekat Idlib ataupun dekat Ma'arratun Nu'man. Saya pernah sampai kubur dia. Umar bin Abdul Aziz luar biasa kisah dia. Banyak kisah-kisah kita sebut. Saat kita dakwah, kadang-kadang kita dakwah juga, kita pun lupa nak dakwah anak. Maka kita buat buku nota untuk anakku. Beli, hadiahkan anak. Abah tak ada masa, dakwah je. Jadi kurang-kurang anak kita pun dapat dakwah. Demi masa, yang ini pendakwah kena ada. Time management dan quality times kena kuat, kena bijak. Saya tengok orang yang berjaya, orang jaga masa. Saya selalu sebut, orang yang hebat masa pendek, banyak benda dia boleh buat. Orang yang malang, banyak masa, sikit benda tak settle. Look forward. Tuan-tuan tengok, orang bijak, orang tanya dia, bila nak ni? Dia kata kemarin dah nak. Dia tak jawab 3 hari lagi, 2 minggu lagi. Tu cara orang bijak. Dia laju, dia tak main ni. Hebat. Rasulullah SAW ikutan kita. Kita pendakwah tuan-tuan. Saya selalu sebut, bila kita pendakwah, kalau macam saya lah, sambut Maulidur Rasul ni boleh katakan setiap hari. Dah orang ni jeput, orang ni jeput. Tapi kalau orang tanya satu soalan, mu ingat tak nama Nabi? Jadi kita kena ngapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 21 lapis. Kena tuan-tuan tahu siapa Nabi, itulah hak sebenarnya. Kita kena tahu. Kita mesti cari ilmu, tinta nasihat untuk nuntut ilmu.
Macam mana Syekh Awamah dalam kitabnya Ma'alim Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilmi, hang bertemu dia pakar hadis sekarang, cerita antara belajar secara moden dengan turasi, dia gabung dua-dua, luar biasa. Dan kaedah-kaedahnya matlak badreng, kita kena kuasa matlak badreng. Dahlah kita ni ustaz tapi orang tanya matlak badreng tak tahu, tahu kitab matlak je, badreng tak ada. Jadi masalah juga kita. Gitu juga kita kena tengok masalah semasa. Sebab kita hidup zaman kita. Zaman kita, saya sebut dalam Bayan Linnas, tuan-tuan. Isu-isu semasa, I want to touch a dog, pendemaan organ, isap rokok, isap wig, isap rokok elektronik, ulat tekek, apa benda lagi? Merry Christmas, apa lagi? Macam-macam kita bahas. InsyaAllah kita akan lancarkan 6 jilid dan kita akan masuk jilid yang ke-7. Apa yang saya sampaikan ni tuan-tuan, sebenarnya kita nak kalau boleh pendakwah kita dia orang yang sehebatnya dia boleh duduk dalam semua keadaan. Kita nak dipentas duniakan dia. Maksud saya begini, dia masuk dalam dewan pakar-pakar ekonomi, dia bercakap bab ekonomi global, fiskal, data-data satu persatu, hak mana baik tawarruk, hak mana baik inah, dia boleh jawab semua solusinya dengan detail satu-satu. Dia bincang masalah politik, dia tahu perkembangan macam mana. Dia bincang masalah pemikiran al-afkar al-mumitah al-mayyitah, pemikiran macam mana Malik bin Nabi kata apa gini. Bincang pula masalah tentang isu moden, dia boleh pergi. Itu kita nak. Iaitu yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Saqafatud Da'iyah. Hasan Al-Banna rahimahullah, dia masuk dalam gahwah makha, apa mana tempat orang-orang lala duk minum-minum, duk isap argile ataupun shisha ataupun apa, dia buat. Dia tahu puak-puak ni minat dalam bentuk nasyid ataupun bahasa-bahasa syair, dia sampaikan syair, akhirnya ramai yang ikut dia. Ni luar biasa. Seorang pendakwah terkenal, sahabat kami yang datang ke pejabat mufti banyak sekali, kalau saya sebut namanya Lim Jue Shun sebagai contoh, sekali jemput dia. Dia kata aku dapat hidayah ni dalam disko. La ilaha illallah. Dapat hidayah dalam disko. Yalah, saya bukan nak suruh hari ni pakat masuk disko semua, tak ada. Kadang-kadang kita tengok tercabar macam tu. Oi, dia cerita kisah satu. Ini dia dakwah. Jadi biar kita faham. Ni kita dah dakwah suruh share semayang lah, semayang. Kawan tu semayang banyak dari kita. Kan susah. Dakwah tak kena. Data tak ada, ilmu tak ada. Cara kita nak masuk tak ada, seni tu tak ada. Saya akhir dengan 2 contoh. Orang tanya Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Ni jawapan pendakwah, bukan jawapan mufti. Mufti lain, hakim lain. Ni jawapan pendakwah. Syekh Muhammad Al-Ghazali ditanya, Syekh, apa hukum orang tinggal semayang? Dalam fiqh sama ada kafir setengah pandangan atau fasik. Memang betul lah, dalil pun banyak. Syekh Muhammad Al-Ghazali jawab apa? Dia kata, orang tinggal mayang ni, jawapannya, kamu pergi ke orang tu, kamu pimpin tangan dia, kamu berwuduk bersamanya, kamu naik masjid, kamu jadi imam, dia jadi makmum. Tu jawapan dia. Ada seorang tu temu Syekh, Ustaz Melayu. Dia kata, Syekh, Ustaz suruhlah aku apa benda pun buat, tapi satu je saya tak akan buat. Apa benda? Saya tak semayang. Daripada dulu kini dan mungkin selamanya saya tak semayang. Walaupun saya tak semayang. Yalah, kita nak gocoh tak kena juga Ustaz sekarang ni. Banyak mahkamah masalah pula. Ustaz ni mikir nak jawab macam mana kawan ni. Akhirnya Ustaz ni datang ilham. Ni untuk kih macam ni lah, bukan jawapan mufti kata begini, tapi Ustaz ni jawab. Dia kata kalau orang macam ni Syekh, dia kata, mu nak buat sungguh? Oh, okey, aku nak buat. Okey. Tak apa, mu tak semayang pun nak macam mana dah, mu tak nak. Cuma satu je.
Setiap kali masuk waktu semayang, mu ambil air semayang. Dia lebar lori ni. Dekat masuk waktu zuhur, dia pun parking kereta dia, lori dia. Dia kata nak pergi tanah. Dia pun pergi tanah ke apa, dia pun ambil air semayang, dia naik. Orang komak pun dia balik semayang. Dia tak semayang. Dan beberapa minggu, mari mikir, ni berkat air wuduk. Bodoh aku, semayang. Ambil air semayang tak semayang. Dah bodoh tu banyak. Pertama ambil air semayang di masjid, ambil air semayang di kolok. Dekat dah dengan masjid. Waktu orang semayang tak semayang. Allah, bodohnya aku. Akhirnya semayang dan lebih tegak daripada orang semayang. Itu kesan dakwah. Jadi dakwah ni kadang-kadang tuan-tuan dia berperingkat-peringkat. Dia tunjuk jalan. Hikmah kena ada. Kalau kita gabungkan macam itu, insya-Allah kita berjaya.